Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألق اللهم يا عزيز يا ودود علي محبة منك فيقضى بها قلبه من تعاطف وتأليف كما ألقيت علي محبة مني بوجهك الكريم وبنبيك محمد النبي الأمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم محبة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله صدق محمد صدق الشيخ صدق بركة لا إله إلا الله محمد رسول الله فاتبعوه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Boleh tak? Juga buka. Buka. Buka apa? Banguk sungguh. Kau 5. Tasuk. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Memandangkan kedudukan sembahyang adalah besar dan pokok agama. Jadi memandangkan tu mubtada adalah besar tu khabar. Kalau mubtada kena pasal makna bermula lah. Memandangkan yakni bermula memandangkan kedudukan sembahyang itu khabarnya adalah besar dan pokok agama. Jadi kena takdir lah. Memandangkan kedudukan sembahyang yakni memperhatikan keadaan sembahyang. Kena takdir itu. Memandangkan kedudukan yakni memperhatikan keadaan sembahyang. Yakni memperhatikan keadaan sembahyang itu khabarnya adalah ia. Tu khabarnya adalah yakni adalah memandangkan kedudukan sembahyang itu besar dan pokok agama. Pokok agama yakni kena tahu itu pokok agama yakni menjadi humi bagi agama. Pokok boleh gilaka tu kita nak kata tiye pun boleh. Jadi tiye bagi agama atau kita nak kata jadi humi bagi agama atau kita nak kata jadi asas bagi agama. Pokok agama yakni menjadi humi bagi agama. Tu. Sabit tu semaya ni besar dah, jangan nak tinggal. Dah jadi pokok agama tu apa pada kata besar dak pe dia tu. Sabit tu semaya jadi tinggal dah. Dah semaya tu jangan tinggal semaya. Sebab semaya ni lah seolahnya dah menjadi pokok dan humi bagi agama. Apa kalau kita duduk tak semaya, puasa tu puasa tapi tak semaya, tak boleh juga. Tak terima juga ibadat lain. Ibadat lain buat tapi tu tak semaya, tak boleh. Habis. Maka sebahagian sahabat muktada berpendapat bawah tu khabar.
Maka sebahagian sahabat, yakni maka bermula setengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian ulama tabi'in, atau pada kata sebahagian sahabat tu. Dan sebahagian ulama tabi'in, dah sebut kata ulama tabi'in, iaitunya ulama hak yang dia dengan semasa sahabat saja. Dah. Dobit gini lah apa. Dan sebahagian ulama tabi'in atau pada kata sebahagian sahabat Rasulullah tu. Ulama tabi'in dobit tepiak ni. Orang yang berjumpa. Ulama tabi'in yakni orang tu kena kepada ulama lah. Ulama tabi'in yakni orang yang berjumpa dan yang semasa dengan sahabat saja. Dan yang semasa dengan sahabat sahaja. Lebih lagi. Tidak semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil ulama tabi'in. Nah, ulama tabi'in yakni ulama yang berjumpa ataupun orang yang berjumpa dan yang semasa dengan sahabat sahaja. Tidak semasa dengan Nabi. Nah, tu dia panggil ulama tabi'in, iaitu ulama yang dia dengan semasa sahabat. Dia panggil ulama tabi'in dah tu. Dia dengan semasa Sayyidina Ali, dia dengan semasa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia dengan masa sahabat. Dia panggil ulama tabi'in. Dan ulama tabi'in pula hak selepas pada tu. Dia termasuk Imam Nawawi, dia Rafi'i kita. Tu jalan belakang tu. Tu. Dan sebahagian daripada ulama tu dan sebahagian daripada ulama tu atau pada sebahagian sahabat Rasulullah. Dan sebahagian daripada ulama kemudian. Dobit ulama kemudian tu yakni kena kepada ulama khalaf. Atau ulama kemudian yakni kena kepada ulama khalaf. Adapun hak nu ia panggil ulama salaf. Mana ulama tabi'in tu? Ulama tabi'in hak nu dah. Orang hak ulama hak dia dengan semasa sahabat, ia panggil ulama nu ulama salaf ataupun ia panggil ulama tabi'in. Tu. Adapun hak ulama kemudian ni, iaitu kena kepada ulama khalaf lah. Mana? Ambil sekaknya Rafi'i Nawawi hingga sampai kita sekarang. Dah. Ya kita nak cek tak payah. Sebut kata ulama salaf, iaitu ulama hak yang nu. Ambil 3 tahun, pergi kat nu. Atau khilaf ulama setengah ulama dia katanya ambil sekat 500 tahun, pergi kat nu. Dia panggil semua tu ulama salaf. Ulama dulu. Iaitu ia ambil sekat 300 tahun, pergi kat nu. Kata setengahnya ambil sekat 500 tahun, pergi kat nu. Adapun ulama khalaf ni, ulama hak kedua dah. Ambil sekat mana? Iaitu ambil sekat 300 tahun, mari hingga sampai kita sekarang. Ambil sekat 300 tahun, mari hingga sampai kita sekarang ni. Lah ni ia panggil ulama khalaf. Dua-dua tu. Jadi setengah daripada sahabat Rasulullah dan setengah daripada ulama tabi'in dan setengah daripada ulama haqdiyan ini khabah. Ialah berpendapat, yakni berhukum. Berpendapat. Berpendapat yakni ialah berhukum bahawa orang-orang muslim, orang-orang Islam lah. Orang-orang muslim mana? Sifat orang muslim yang meninggalkan sembahyang. Meninggal dengan sengaja. Takluk pada meninggal. Meninggal tu dengan sengaja.
Apa dimaksud dengan kata dengan sengaja? Dah, yakni dengan tak ada uzur apa. Yakni dengan tak ada uzur apalah. Saja-saja malah. Saja-saja malah yo. Gano demo tak semaya. Malah. Kalau uzur tak apa, mana? Seperti kita terlupa, tak ada apa tu. Tidur tak jaga, tak ada apa tu. Nah, kalau kita tinggal semaya dengan sengaja, dengan malah, sebahagian daripada sahabat Rasulullah hingga akhir tu, hukumnya muqtada. Bermula hukumnya hukum bagi orang Muslim yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tu, khabarnya kafir. Dah, yakni jadi kafir. Summa, dah. Kafir yakni jadi kafir. Wal iyadzabillah. Tu. Nah, jadi setengah daripada ulama sahaja yang kata menghukumkan bagi orang Islam yang tinggal semaya dengan sengaja tu jadi kafir. Dan hak ulama yang lain pula tu tidak dihukumkan kafir. Jadi kita kena faham molek di sinilah hak kata ulama hak kata ulama hukum bagi orang yang tinggal semaya dengan sengaja jadi kafir tu iaitu hak pendapat mazhab Hambali. Nah, ada ia panggil pendapat hak mazhab bagi Imam Hambali. Hak mazhab Hambali tu kalau tinggal semaya dengan sengaja gapo Allah dihukum kufur selalulah jatuh agama. Adapun mazhab kita Syafi'i dak. Nah, orang tinggal semaya dengan malah ni tak jatuh agama tetapi dosa besar. Nah, malaikat dia engkar kata semaya tu tak wajib ketika tu jatuh agama. Tu mazhab kita Syafi'i. Nah, hak kita nak bawa sekarang ni. Habis. Dobik gini tak apa, betul kafir tu yakni betul kafir tu yakni setengah mereka itu sahaja. Yakni setengah mereka itu sahaja yang menghukumkan jadi kafir. Betul kafir tu yakni setengah mereka itu sahaja yang menghukumkan jadi kafir. Dobik lagi. Seperti pendapat mazhab Hambali. Seperti pendapat mazhab Hambali tu dihukumkan jadi kafir. Nah, mazhab pendapat Imam Hambali Imam Ahmad Ibn Hanbal tu ia dihukumkan orang tinggal semaya dengan sengaja itu adalah dihukumkan jadi kafir, jatuh agama. Wal iyadzabillah. Lebih lagi. Dan yang lain daripada mereka itu. Dah berhubung saat ni lah. Dan yang lain daripada mereka itu. Dan yang lain daripada mereka itu tidak menghukumkan jadi kafir. Dan yang lain daripada mereka itu tidak menghukumkan jadi kafir. Dobik lagi, melainkan mengingkarkan sembahyang itu tidak wajib. Melainkan mengingkarkan sembahyang itu tidak wajib. Melainkan mengingkarkan sembahyang itu tidak wajib. Seperti mazhab Syafi'i. Seperti mazhab Syafi'i. Nah, seperti mazhab Syafi'i. Tu kena dobik jalan belaka tu. Tepat-tepat maksud ulama hok kata tu. Kita nak faham payah. Itulah di antaranya hok kata
pendapat ulama setengah-setengah dia kata orang Islam hak tinggal semaya dengan malah tu, hak tak semaya dengan malah, hak kata dihukumkan kafir itu adalah pendapat mazhab Hambali. Adapun mazhab kita Syafi'i tak jadi kafir orang tak maya, tapi dosa besar. Malaikat engkar kata maya tak wajib, ketika tu baru jatuh agama. Habis. Sahabat yang berpendapat demikian Muqtada. Sahabat yang ni bermula sahabat yang berpendapat, yakni yang berhukum demikian. Apa? Deh, yang berpendapat demikian, yakni yang berhukum kan jadi kafir itu. Ambil situ tak apa. Yang berpendapat demikian, yakni yang berhukum kan jadi kafir tu. Yang berpendapat demikian, yakni yang berhukum kan jadi kafir itu khabah. Seperti, yakni adalah ia seperti Umar bin Al-Khattab. Seperti Umar ibn Khattab, ia hukum kata jadi kafir. Dan Abdullah ibn Mas'ud hukum jadi kafir juga. Dan seka tu atas pada kata Umar. Dan Abdullah ibnu Abbas pun hukum jadi kafir juga orang tinggal semaya dengan sekelain. Dan Muaz bin Jabal. Dan Muaz bin Jabal atas pada Umar bin Khattab. Dan seka tu. Dan Jabir bin Abdullah. Dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Tu. Jadi semua saat ni, sahabat-sahabat yang berpendapat hukum kata orang tinggal semaya dengan sengaja tu jadi kafir, iaitu seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda sendiri pun hukum kata jadi kafir juga. Sungguh pun berpendapat begitu, istidrak pada kata berpendapat demikian. Tetapi sebahagian yang lain pula. Apa sebahagian yang lain pula? Yakni sahabat yang lain daripada Umar bin Al-Khattab hingga akhir. Tu dobit betul sebahagian yang lain pula. Tetapi sebahagian yang lain pula. Apa sebahagian yang lain pula? Yakni sahabat yang lain daripada Umar bin Al-Khattab hingga akhir tu. Dan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas hingga akhir saat itu. Tetapi sebahagian yang lain pula, yakni sahabat yang lain daripada Umar bin Khattab hingga akhir tadi tu, berpendapat, yakni berhukum bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja itu, selama tidak mengingkari tentang wajibnya semaya. Selama tidak mengingkari tentang wajibnya semaya. Mafhumnya, kalau engkar kata semaya itu tak wajib, hukum kafir juga. Apa tu? Pana hukum balas mana? Tengok. Sebahagian setengah daripada sahabat yang lain, sahabat yang lain pada Umar bin Khattab hingga akhir tu, maka hukum orang ini. Muqtada tu. Maka bermula hukum orang ini, orang mana? Yakni orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tu. Khabarnya adalah fasik. Adalah fasik, yakni dihukumkan dosa besar. Adalah fasik, yakni dihukumkan mengerjakan satu dosa besar. Kalau nak dobit sini fasik ialah baik tu. Maksud dengan adalah fasik tu ialah orang yang mengerjakan satu dosa besar. Dah baik betul fasik tu. Apa fasik?
ialah orang yang mengerjakan satu dosa besar padahal tidak taubat. Tu dia panggil orang fasik. Ialah orang yang mengerjakan satu dosa besar padahal tidak taubat. Satu, lebih lagi. Atau berkekalan mengerjakan dosa kecil. Atau berkekalan mengerjakan dosa kecil. Dosa halus lah. Padahal tidak taubat juga. Gitu. Tu sebut kata orang fasik ini iaitu orang hok buat satu dosa dosa besar. Tapi tak taubat. Mana? Sepertinya zina, sepertinya lewat, minum arak, makan ketong, makan ubat kuda ke apa tu, dia panggil orang tu orang fasik. Apa tak? Orang yang buat dosa besar. Nak jadi wali nikah tak boleh. Nak jadi wali nikah tak boleh tu. Kalau kita ambil itu kita nak ambil orang Tino hari. Kita nak pilih orang Tino kan, kita ambil pok yo hak tak minum benda rada. Kalau pok yo dak minum arak siap. Kita nikah kayak gini, dia nak jadi wali tak boleh tu. Dia nak jadi wali tak boleh tu. Atau satu lagi yang panggil orang fasik juga, orang buat dosa halus semua. Tak taubat dia. Dua dosa halus semua tak taubat. Nah, dosa halus ni pada kita mi'as semaya yo. Mi'as semaya kita semaya luah gugur selalu dah. Sampai tu kena semaya. Habis. Sungguh pun tengok dah. Allah tengok ulama dulu ni tempat kita lah ni nak buat tak boleh sebab ada bawah jajah orang. Tengok dah sungguh pun dah setengah sahabat yang lain daripada Umar Ibn Khattab hingga akhir tu dia tak hukum jadi kafir lah. Dia malaikat engkar. Dah selama mana dia tak engkar, kalau dia engkar kata mai tu tak wajib dia hukum kafir juga. Maka orang tu sahabat yang lain daripada Umar bin Khattab tu dia hukum orang tu adalah jadi orang fasik. Sungguh pun kata jadi fasik istidrak pada fasik tu tetapi ia orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tu hendaklah dipenjarakan, yakni hendaklah dibubuh guk segitu. Dipenjara royah situ sehingga ia orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tu tunaikan sembahyang, yakni mengerjakan sembahyang. Tengok orang dulu dah. Orang dulu ni kalau orang dulu gak dah. Kalau temu orang tak sembahyang lah ni ambil bohgok lah kau tu. Apa tak? Orang lain orang tak sembahyang bohgok tak? Tak boh. Kau dak bohgok ke mana? Retang. Tengok ulama dulu ni. Masa dulu tak apalah ulama duk dak pai dulu. Dan ulama orang jadi merintah. Orang jadi pembesar kampung, pembesar negeri kampung sakning tu. Ulama saja. Lah ni orang jahil duk dak pai, payah. Mula nak tu hukum tak boleh. Sebab gapo boleh wajib dipenjara kena bohgok orang tak semaya tu? Boh legok sehingga kata dia semaya. Ilat pada kata hendaklah tu supaya dia orang yang meninggalkan semaya dengan sengaja tu dia tidak menjadi ikutan yang buruk. Tidak menjadi ikutan, yakni contoh segitu. Supaya dia orang yang meninggalkan semaya dengan sengaja tu tidak menjadi ikutan, yakni tidak menjadi contoh. Ikutan mana? Sifat pada ikutan yang buruk kepada orang lain. Hakik sini. Sabit tu orang lain ni jadi lemak dah. Sebab dia tak biasa kena. Nampak tak tu? Dah kalau kita boleh duk dapat sikit lagi tu, dah boleh negeri kelik ke apa tu. Boleh buat. Orang tak semaya ambil bohgok tu. Ada kafir bikin. Dia tak ada hukum. Kau tu ikut dia tu. Nak kira Islam kita ni. Kalau tak maya ambil bohgok. Bohgok selama mana? Sehingga dia maya.
Boyah maya kita lepas lah. Nampak tak? Selama mana dia tak maya boleh go. Tu. Kih kita nak buat tak leh ni orang jadi lemuk. Mu tak maya, aku pun tak maya gak. Nampak tak? Dia mau curi, aku curi gak. Aku nak turut je. Dia mau curi gerak, aku nak curi juga. Hujan-hujan ni, aku tak matang curi gerak orang. Habis tu orang lain ni lemuk. Kih ni, kih tak ada, kita nak buat tak leh. Kita tak kuasa nak buat. Kih ni. Habis. Kemudian kata imam-imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Tengok ulama dulu bunuh sungguh. Macam tekak dulu dia bunuh, macam tekak dulu. Apa tak? Malah tekak. Orang dulu. Allah, wallahu a'lam bissawab.